Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama kami dalam agenda Awani Pantau Kerajaan Baru. Pada malam ini saya menampilkan Yang Berhormat Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen baru untuk Tasik Gelugor dan juga Ketua Penerangan Bersatu. Terima kasih Wan Saiful, walaupun sibuk untuk terus mengemudi Penerangan Bersatu, kerana ada dua pilihan raya kecil sedang berlangsung di Padang Serai dan juga di Tioman, tetapi sudi hadir buat pertama kali di Astro Awani di Bukit Jalil ini. Tahniah apapun, kami di agenda Awani mengucapkan Wan Saiful kali ini menang, sebelum ini kalah dipendang. Tak apa, itu adat orang politik, tapi pastinya bagi Wan Saiful dengan kemenangan yang agak selesa di Tasik Gelugor melebihi 8,000 undi dan juga keseluruhannya untuk Parti Bersatu dengan gabungan dengan PAS 73 kerusi. Apa yang Wan Saiful boleh ungkapkan dalam seminit dua ini dengan sokongan diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya umum ke-15? Ya, saya rasa ini menandakan satu gelombang baru dalam politik negara, yang mana dengan pendaftaran secara automatik pengundi-pengundi, kita bukan anak muda saja, tapi ada juga orang yang tak berapa muda yang juga didaftarkan secara automatik. Mereka mula mengundi pada kali ini, dan saya rasa ini satu gelombang yang menunjukkan bahawa isu integriti, isu moral, isu akhlak, isu agenda yang diperjuangkan adalah satu isu yang penting bagi generasi baru dalam politik negara kita ini, dan ini memberikan harapan kepada negara kita untuk jadi lebih baik di masa akan datang. Dan saya yakin dengan perkembangan terkini, insya-Allah saya harapkan politik negara kita ini akan jadi lebih matang. Dalam posting terbaru saudara Wan Saiful di Facebook, saudara lebih selesa menggunakan generasi baru berbanding anak muda. Apa yang boleh kita faham tentang mengapa tidak angkat anak muda itu? Kerana mereka pertama kali undi 18 ada di situ, jumlahnya agak signifikan di hampir semua kawasan parlimen. Begitu juga bagi undi pertama kali juga, mungkin mereka tak pernah mengundi selama ini, tetapi ada senarai dalam pemilih SPR. Apa signifikan pengundi generasi baru dengan anak muda? Ya, saya rasa kelompok anak muda ni ramai dan besar, dan kita kena iktiraf bahawa anak muda memainkan peranan yang penting dalam perubahan pola politik negara kita. Di waktu yang sama, kita kena terima juga hakikat bahawa bukan semuanya daripada generasi yang 30 tahun ke bawah. Ada juga yang dah umur 60 lebih, saya jumpa umur 60 lebih tak pernah mendaftar. Kali pertama mengundi sebab namanya automatik tersenarai. Jadi bagi saya ini adalah satu trend baru dalam negara kita, dan yang menyebabkan berlaku trend ini adalah secara keseluruhan pelbagai lapisan umur terlibat sekali. Tanpa kita mengenepikan bahawa kelompok yang besarnya adalah golongan muda. Dari aspek itu, Presiden Bersatu dan juga Pengerusi Perikatan Nasional sudah pun move on dan mengucapkan tahniah kepada pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, dan kenyataan beliau diyakinkan lagi dengan memberi kenyataan bahawa Perikatan Nasional dengan gabungannya akan menjadi pembangkang yang efisien, pembangkang yang kredibel untuk memastikan proses semak dan imbang akan berlaku di Parlimen. Apa pandangan saudara Wan Saiful? Ya, saya rasa yang pertama sekali yang kita kena faham ialah ini adalah kerajaan yang diterajui oleh Pakatan Harapan, dan dengan wujudnya satu blok pembangkang, maka kita menuju ke arah demokrasi yang biasalah. Maksudnya demokrasi bukan yang luar biasa pun. Bukan luar biasa sangat pun, biasa. Dan kita memerlukan pembangkang yang berwibawa, pembangkang yang ada kredibiliti, dan pembangkang yang ada agenda untuk membawa kebaikan kepada negara. Saya rasa jika dibandingkan antara kerajaan Pakatan Harapan ini, kerajaan yang diterajui oleh Pakatan Harapan ini, dibandingkan dengan Perikatan Nasional, saya rasa yang jelas ialah Perikatan Nasional berada di pihak yang berpegang dengan prinsip dan sanggup mengenepikan jawatan dan kuasa demi untuk memastikan prinsip itu dapat dijaga. Sedangkan kelompok satu lagi adalah kelompok yang sanggup berkompromi dengan segala jenis manusia, yang sebelum ini dihina, dikutuk, dikeji, dikritik dengan begitu teruk, tapi tiba-tiba demi nak mendapatkan kuasa sanggup diketepikan semua tuduhan-tuduhan itu, dan sekarang ni saling puji memuji pula antara satu sama lain. Saya bangga duduk di sebelah Perikatan Nasional, dan saya bimbang dengan sikap yang ditunjukkan oleh ahli-ahli politik populis dalam kerajaan Pakatan Harapan ini. Inilah yang menyebabkan rakyat di negara kita semakin lama semakin muak dengan orang politik.
Sekejap cakap lain, besok cakap lain. Besok cakap lain, lusa cakap lain pula. Jadi kebimbangan saya ialah cara populis mengejar jawatan ini akan menyebabkan golongan muda, generasi baru dan even orang lama sekalipun perlahan-lahan akan mengatakan bahawa inilah orang politik semua sama. Berpunca dari perangai macam ni lah. Ya, kalau kita boleh angkat sedikit, imbas sedikit. Kalau Perikatan Nasional dapat membentuk kerajaan dengan perkenan Tuanku, termasuk juga dari gabungan yang ada menyokong Pakatan Harapan, adakah apa yang ditelahkan oleh Saudara Wan Saiful akan menyerap segala mereka yang ada isu integriti, isu rasuah dan sebagainya. Jadi apabila masuk Perikatan Nasional, mereka tidak lagi bersalah atau macam Tapi mana? kita kena jelas, semasa Perikatan Nasional dulu, kita memang jelas mengatakan yang diterima daripada kluster mahkamah itu hanya, bukan kluster mahkamah ditolak. Dan kita hanya ambil lebih kurang 10 orang daripada Barisan Nasional. Dan mereka juga menyokong di Parlimen, bukan begitu? Di Parlimen maksudnya? Ya, menyokong kepimpinan Perdana Menteri Perikatan Nasional bawah Tan Sri Muhyiddin. Sebelum ini, ya betul. Dan dalam kerajaan ini, apa yang berlaku ialah mereka yang daripada kluster mahkamah ini bukan saja kita tidak pertimbangkan, malahan ditolak. Kita tidak mengajak Barisan Nasional secara satu kelompok untuk menyertai kita. Yang kita jemput ialah mereka yang bersih dari segi kes-kes mahkamahnya. So bagi saya, kita berpegang dengan prinsip itu daripada dulu sehinggalah sekarang. Dan itu yang kita tawarkan dan saya harap kita akan terus berpegang dengan prinsip Istiqomah lah. Okey, Saudara Wan Saiful, untuk bergerak ke hadapan kita tidak boleh berpolitik ataupun politicking agak maksimum kerana rakyat sudah membuat keputusan pun sudah jelas, ada yang menang besar, ada yang menang boleh membentuk kerajaan, ada yang menang tidak dapat membentuk kerajaan. Jadi inilah demokrasi. Tetapi nampaknya selepas pelantikan Perdana Menteri dalam proses pembentukan kabinet, dan itu sebab kita meletakkan pantau kerajaan baru ini, bagi Wan Saiful, bagi setengah pihak terutamanya yang masih mempertikaikan pelantikan Perdana Menteri, membawa suara-suara perkauman dan keagamaan melampau, mengadu domba, tidak kiralah mana-mana pihak. Jadi dari orang yang lama juga dalam politik melihat perkembangan negara kita, kita perlu bergerak ke hadapan dan reconciliation nasional itu perlu menjadi keutamaan semua pihak. Apa pandangan Wan Saiful? Ya, dan saya setuju. Reconciliation ini bukan bermaksud kita bersetuju saja apa yang dibuat. Reconciliation bermaksud kita menyuburkan demokrasi dalam negara kita, yang mana kalau dari segi Westminster demokrasi yang kita amalkan, ada His Majesty's Loyal Government dan His Majesty's Loyal Opposition. Kedua-dua ini adalah fungsi dalam kerajaan. Tidak ada satu, maka lomponglah sistem demokrasi kita. Jadi itu peranan yang perlu dimainkan, dan reconciliation yang dimaksudkan harus dalam konteks satu pihak menjadi kerajaan, satu pihak kekal menjadi pembangkang yang memberikan idea-idea yang bernas untuk memperbaiki keadaan. Jadi waktu yang sama, saya harap sangat juga kita boleh keluar daripada kepompong politik yang berbentuk berbentuk agama, bangsa yang berlebihan ini. Dah lama sangat kita mengamalkan yang sedemikian. Sebab tu saya daripada awal saya mengatakan bahawa pertentangan antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, terutamanya DAP, haruslah tidak berpaksikan kepada agama dan bangsa semata-mata. Tetapi kita kena pindah kepada satu perbincangan mengenai ideologi. Ya. Dan tidak dapat tidak, kita kena terima hakikat DAP adalah parti, dan termasuk juga PKR sedikit sebanyak, adalah parti yang berpaksikan fahaman kiri. Keluarga politiknya, falsafah politiknya adalah falsafah yang datang daripada keluarga politik kiri, sosialisme. DAP mengatakan mereka adalah parti Social Democrats. Negara kita ini dibina atas fahaman politik berteraskan pertengahan kanan daripada zaman Tunku Abdul Rahman dulu, sehinggalah diterapkan dalam perlembagaan kita, dalam rukun negara kita terutamanya, mengatakan kita negara yang berteraskan prinsip-prinsip di sebelah pertengahan kanan. Pertembungan kita mestilah berteraskan ideologi. Dan saya kesal apabila kita bercakap mengenai ideologi, maka di sebelah Pakatan Harapan yang kata rasis lah, perkauman lah, agama lah. Kalau sekiranya nak tukar dialog tersebut, dan tukar, jawab kenapa nak bawa Malaysia ke arah fahaman kiri. Ya, kalau itu faktanya, kalau itu yang dikatakan oleh Wan Saiful betul ataupun tidak, itu rakyat akan menilai, dan
kita tahu ia bergerak atas paksi demokrasi. Semua parti ini yang dikatakan itu dan ini itu didaftarkan dengan ROS. Ada ruang kalau mereka melanggari teori-teori ataupun berkaitan dengan syarat-syarat ROS itu, pastinya mereka sudah dibatalkan lama. Sebab itu mereka berada dalam pentas demokrasi, mereka kalah, mereka menang. Itu juga di UMNO dan juga Bersatu dan juga PAS. Tetapi mengapa kita mengangkat satu suara yang mengatakan bahawa kalau kita menyokong ini, mereka membawa ideologi mesej Yahudi dan Kristianisasi. Mereka membawa ideologi komunis. Sedangkan kalau ada berkaitan dengan salahnya dalam hal undang-undang negara, kita ada PDRM di situ. Kita ada perkara-perkara yang menyalahi pendaftaran pertubuhan ROS misalnya. Tapi membawa ideologi sama ada sosialisme ataupun komunisme ini tidak semestinya bertentangan dengan undang-undang. Tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kita. Dan itu juga patutnya ideologi dibawa dengan fakta dan hujah untuk membawa option yang terbaik kepada rakyat. Ya, betul. Dan itulah sebabnya kenapa kita kena bercakap mengenai ideologi. Sekarang ini apa yang berlaku ialah apabila dituduh ataupun didedahkan bahawa ideologi yang dibawa adalah sebelah kiri. Saya daripada dulu lagi, saya rasa kalau tengok track record saya dan setiap kali saya datang ke program-program di Astro Awani contohnya, dari segi mesej yang saya bawa sentiasa sama. Negara kita dibina atas ekonomi yang terbuka, atas dasar rakyat mempunyai pilihan dan rakyat perlu diberikan dengan persaingan among the providers supaya rakyat boleh buat pilihan yang terbaik untuk diri mereka. Ini adalah paksinya pertengahan kanan. Di sebelah satu lagi, bila kita kata mereka daripada kiri, dia kata kita resis. Kenapa begitu? Jawab dari segi faktanya. Kalau tengok laman web DAP, kalau tengok deklarasinya, tengok cara yang dibawa oleh PKR, Pakatan Harapan secara keseluruhannya, bagi saya kita wajar bercakap mengenai ideologi. Kalau ada orang lain nak bercakap mengenai isu-isu lain, biarlah. Saya bercakap mengenai ideologi dan saya tak boleh nak kontrol lah. Pengacara kita cakap pasal topik lain pun saya tak boleh nak kontrol. Jadi orang lain bercakap topik lain, saya nak ajak seluruh negara kita, mari kita bercakap mengenai ideologi dan kita bercakap kenapa negara kita mesti kekal atas dasar-dasar yang dibina oleh Almarhum Tunku Abdul Rahman supaya negara kita boleh bergerak ke depan menjadi sebuah negara yang lebih maju. Untuk bergerak ke depan dan negara berada di persimpangan yang amat ketil, isu ekonomi, isu kos hidup dan sebagainya. Perikatan Nasional berpengalaman mentadbir negara di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, begitu juga Pakatan Harapan selama mereka bertadbir 22 bulan dan sekarang mereka bergabung dalam koalisi kerajaan apa pun namanya. Jadi adakah Wan Saiful dan juga rakan-rakan Perikatan Nasional akan menggunakan kekuatan di Parlimen sebagai fraksi koalisi semak dan imbang yang efisien? Jadi apa prasyaratnya? Ya, saya sebenarnya bila diumumkan, saya terlibat dalam perbincangan awal untuk kita ambil keputusan sama ada bentuk kerajaan ataupun menjadi pembangkang ataupun menyertai kerajaan. Dan saya antara mereka yang gembira apabila kita memutuskan untuk menjadi pembangkang. Sebab bagi saya, kita memerlukan pembangkang yang benar-benar berfungsi dalam negara. Dan ini cabaran untuk Perikatan Nasional untuk kita membuktikan bahawa kita boleh memainkan peranan tersebut. Saya yakin kita boleh buat. Bagi masa sedikit, ramai yang baru dalam Parlimen dua-dua pihak. Jadi saya bercakap bagi masa ni bukan untuk Perikatan Nasional saja, tapi untuk Kerajaan Pakatan Harapan juga. Bagi sedikit masa, terutamanya bagi kita yang baru, untuk belajar dan mengenali proses dan prosedur. Dan kemudian kita kena buktikan bahawa kita boleh buat. Prof Ching Huat dan juga semalam saya menemubual Tuan Haji Khairil, Ahli Parlimen Jerantut, Ketua Penerangan PAS Pusat, apabila saya mengajukan adakah PAS dan Perikatan Nasional bersedia untuk membentuk shadow cabinet dan beliau terus bersetuju. Dan Prof Chin Huat mengatakan kalau shadow cabinet dia tidak hanya berbentuk seremonial tetapi perlu ada peruntukan khusus untuk mereka memantau setiap portfolio yang diwujudkan oleh kerajaan, ada pegawai penyelidiknya dan menjadi mata dan telinga untuk Parlimen memberikan tindak balas yang efektif di Parlimen. Pandangan Tuan Saiful. Malahan saya boleh pergi satu langkah ke depan daripada itu.
saya baru selesai perbincangan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai isu shadow cabinet, dan kami berjumpa berdua, empat mata bertemu, dan ada beberapa cadangan yang timbul. Satu ialah sama ada kita wujudkan kelompok-kelompok, maksudnya kumpulan-kumpulan yang memantau mengikut kluster-kluster yang tertentu. Yang kedua ialah untuk kita mewujudkan betul-betul shadow cabinet. Maksudnya kalau ada Menteri Kewangan, ada shadow Menteri Kewangan. Saya sudah sampai maksudnya. Ya, dan saya duduk di pihak yang merasakan bahawa kita patut bentuk shadow cabinet. Betul. Dan saya mencadangkan kepada Tan Sri Muhyiddin bahawa dalam pelantikan dan pembentukan shadow cabinet, kita mesti ambil sama serius seolah-olah kita membentuk kabinet yang sebenar. Dan selepas daripada itu, pemantauan mesti dijalankan kepada setiap kementerian yang ada. Tapi mungkin yang patut dibuat ialah kita tunggu sehingga kabinet dibentuk, baru kita tahu kementerian apa. Kata nak kecilkan sekarang kan. Jadi apabila dah dibentuk kabinet tersebut, barulah kita tahu shadownya bentuk macam mana. Selain daripada quick wins shadow cabinet, fungsi parlimen. Ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri, ada beberapa langkah untuk mentransformasikan parlimen. Antaranya memberikan kuasa khusus parlimen, membentuk jawatan kuasa, membentuk kaki tangan yang lebih dan pertukan khas untuk parlimen, termasuk membentuk lebih banyak jawatan kuasa khas parlimen ataupun select committee selain daripada yang ada sekarang PSC. Tetapi format PSC itu perlu diwujudkan lebih banyak mengikut portfolio kementerian, kerana untuk memberi lebih kuasa kepada sama ada di backbenchers ataupun pembangkang, kerana inilah ruang demokrasi Westminster yang perlu ada di negara kita. Dan select committee ini sepatutnya setiap kementerian mesti menghadap ke select committee. Saya menyokong sangat sekiranya parlimen boleh diperkukuhkan peranannya dalam memastikan wujud semak imbang terhadap eksekutif dalam kerajaan. Di waktu yang sama, kalau dilihat dalam parlimen kita dah mula ada satu kumpulan rentas parti, dipanggil All Party Parliamentary Group. Masa saya mula-mula bagi cadangan untuk diwujudkan APPG ni, orang tak faham apalah si Wan Saiful ni cakap. Ini saya rasa dah tahun 2017 lagi. Saya mula cakap mengenai APPG, tapi alhamdulillah diterima dan dilaksanakan di parlimen. Saya rasa ini pun perlu diperbanyakkan dan dipermudahkan proses penubuhannya. Parlimen boleh mainkan peranan yang besar. Bukan di peringkat eksekutif sebab itu peranan kabinet, tapi untuk memastikan ada semak imbang yang baik. Dan ini perlu pemerkasaan. Pemerkasaan ini memerlukan political will. Political will perlu ada di peringkat Perdana Menteri dan ahli kabinetnya. Reformasi kerajaan juga bergantung bagaimana efisien dan juga kompetennya ahli parlimen membawa suara rakyat, kerana mereka dibayar gaji untuk mewakili rakyat ataupun menjadi wakil rakyat di parlimen. Selain daripada reformasi parlimen, reformasi institusi juga, demand rakyat, termasuk juga yang dibawakan oleh Perikatan Nasional dalam manifesto. Jadi Wan Saiful menjelaskan dalam kenyataan akhbar, mahu kenyataan tegas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan berlaku witch hunt kepada penjawat awam. Kerana risau ataupun gusar dengan kenyataan ketika kempen sepanjang 2 minggu yang lepas ataupun 3 minggu yang lepas. Jadi Datuk Seri Anwar sudah pun membuat kenyataan kepada penjawat awam semalam, lupakanlah apa-apa episod yang lepas dan juga bergerak ke hadapan untuk memacu mutu perkhidmatan awam. Pandangan Wan Saiful. Dan kena ingat juga saya ada pengalaman duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan, dan saya boleh nampak bagaimana berlaku perbezaan antara kami yang duduk dalam Bersatu dengan parti-parti lain dan cara mereka melayan penjawat awam. Harapan saya ialah supaya penjawat awam dihormati dan diberikan ruang untuk menjalankan tugasan mereka. Dan saya sebenarnya tidak terkejut apabila timbalan Presiden PKR mengatakan bahawa azam baki, kami menang, kami cari kamu. Saya tak terkejut sebab itu adalah sikap sebenar yang mungkin disimpan sekian lama. Datuk Seri Anwar sudah membuat kenyataan semalam tentang itu, sudah mungkin itu sebagai kuasa eksekutif yang melangkaui suara-suara ketika kempen. Itu mungkin kenyataan yang dibuat, tapi sebenarnya judgement yang kita patut keluarkan ialah apabila kita tengok sikap sebenar bagaimana. Saya harap ia tidak berlaku, sebab tu awal-awal lagi saya sebut jangan ada witch hunt. Sebab sebelum ini berlaku witch hunt tersebut. Dan saya rasa ini masalah untuk Datuk Seri Anwar buktikan bahawa dia boleh mentadbir dengan baik dan masukkan semua pegawai-pegawai kerajaan yang begitu committed dalam bangunkan negara dalam usaha tersebut. Di waktu yang sama, tadi ada sebut mengenai reformasi institusi. Ini satu perkara yang penting.
Dan satu perkara yang sedang diperhatikan bukan saja oleh rakyat Malaysia tapi seluruh dunia ialah apa yang akan berlaku kepada kes yang sedang dihadapi oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Apa yang sedang berlaku terhadap kes-kes yang dihadapi oleh kluster mahkamah ini. Sebab mereka berada dalam kerajaan. Kalau sekiranya berlaku perubahan daripada expectation kita, adakah itu maksudnya ada tangan-tangan gaib yang mengganggu institusi mahkamah yang selama ini telah diperkasakan dan dipastikan kebebasannya. Apa cadangan Wan Saiful untuk memastikan integriti semua separation of power ini benar-benar akan dilihat, bukan hanya dilihat tetapi memang ada sudut political win-nya begitu? Ya, ini sebabnya mungkin saya jawab dengan cara yang ada diversion sikit. Saya sebenarnya agak kesian dengan Perdana Menteri kita. Kerana sekian lama bercakap mengenai reformasi, tiba-tiba dia akan berhadapan dengan satu kelompok yang boleh mengugut dia dan pernah ada rekod menjatuhkan kerajaan sendiri. Kalau sekiranya tidak dipenuhi tuntutan mereka. Maksudnya Tuan Saiful merujuk kepada Saya rujuk Tan pada Sri Muhyiddin dan juga Ismail Sabri jugalah. Ya, sebelum ini Tan Sri Muhyiddin dijatuhkan oleh 15 orang daripada UMNO dan Barisan Nasional. Mereka berada dalam kerajaan sekarang dan kedudukan Datuk Seri Anwar amat bergantung kepada kewujudan mereka dalam blok kerajaan tersebut. Kalau sekiranya diganggu gugat kesungguhan Datuk Seri Anwar untuk melakukan reformasi institusi yang selalu beliau katakan, maka kebimbangan saya ialah kerajaan ini akan berterusan tidak stabil. Sebab itu bagi saya kes mahkamah ini akan menjadi perhatian. Kalau sekiranya tiba-tiba Zahid Hamidi didapati tidak bersalah, apa maksudnya itu? Kalau didapati bersalah, apa kesannya dalam konteks kerajaan? So ini ada perkara-perkara besar. Adakah Wan Saiful merasakan antara perkara utama Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk memastikan separation of power itu berkaitan dengan pelantikan AG? Memang betul itu ada prerogatif Perdana Menteri, tetapi debatnya sebelum ini sama ada mereka pendokong reformasi institusi dan sebagainya, iaitu pemisahan antara pihak pendakwa raya dan juga pihak peguam negara. Dan peguam negara boleh je dilantik di kalangan ahli parlimen kerana sepatutnya begitu, kerana beliau akan menjawab segala isu-isu perundangan di parlimen dan ada governance yang akan accountability akan ditunjukkan. Ya, saya rasa kalau disemak track record saya pun daripada banyak tahun yang lepas, memang saya antara mereka yang daripada awal mengatakan perlu ada pemisahan antara peguam negara dan pendakwa raya. Kerana ini dua fungsi yang berbeza. Dan saya harap ia dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Bagi saya peguam negara memang orang politik. Betul. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Pendakwa raya itu peranannya yang berbeza. Jadi ini kita tengoklah bagaimana proses yang akan berlaku selepas ini. Ya, dari kita masih nampak mood pilihan raya, ada dua pilihan raya kecil ni di Tioman dan juga Padang Serai, dan akan datang maksimum sampai 7-6 bulan akan datang pilihan raya negeri yang 6 negeri yang tidak bubarkan DUN itu. Jadi pastinya orang politik ini akan masih berpolitik lagi lah. Masuk Wan Saiful. Jadi tapi kita kena redakan sedikitlah suhu. Apa nasihat ataupun apa pandangan Wan Saiful? Saya rasa orang politik akan terus berpolitik. Jadi tak nak saya akan terus bercakap mengenai politik. Kalau tak cukup makan kita kan. Kalau tidak apa kita nak bincang. Apa lagi nak buat, orang lain ada arkitek, ada lawyer. Kalau tidak sejuklah jadi agenda awani ini. Betul. Tapi macam mana pun bagi saya politik negara kita sedang bergerak satu langkah ke arah yang lebih matang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan saya faham orang bercakap mengenai kestabilan. Tapi kita baru 5 tahun lah lebih kurang berubah daripada 60 tahun. Memanglah itu 2/3 di parlimen letak songkok boleh menang dan sebagainya. Betul. Dan tiba-tiba berubah pada PRU 14. Jadi bagilah sedikit masa negara kita mungkin 10-15 tahun untuk mengalami proses transisi tersebut. Benda yang positif. Dan saya rasa kita menuju ke arah yang lebih baik. Kita menuju ke arah lebih baik. Lebih banyak pilihan, lebih banyak aktornya, lebih banyak partinya, tak ada masalah. Terima kasih Wan Saiful Wan Jan sentiasa begitu fruitful discussion dengan saya di studio dan juga melalui Google Meet sebelum ini. Ahli Parlimen Tasik Kelubur, tahniah sekali lagi dan semoga menjadi ahli parlimen yang hebat di Dewan nanti. Kita tengok macam mana petahnya Wan Saiful menjawab dan juga memberikan perdebatan. Ketua Penerangan Bersatu juga. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa.